Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sidang penonton yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, pertama kalinya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang banyak yang dianugerahkan kepada kita, dapat kita menjalani kehidupan ini sebagai ibadah, sebagai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur pada pagi ini kita masih lagi berada dalam keadaan yang baik, dan juga secara khususnya kita berada dalam program Perlis Mengaji dan usaha kita untuk memahami din ataupun agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini tajuk yang saya akan sampaikan berkaitan dengan alamatus sa'adah, berkaitan dengan tanda-tanda kebahagiaan seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dihormati sekalian, apabila kita bercakap berkaitan dengan bahagia ataupun kebahagiaan, dia tidak dapat lari daripada perkataan ataupun unsur-unsur yang melibatkan redha dan juga al-itmi'nan. Ar-redha maknanya suka, al-itmi'nan maknanya satu rasa ketenangan yang ada dalam diri seseorang itu. Jadi kebahagiaan ini kemungkinan dia akan jadi, dia mempunyai pandangan yang berbeza-beza. Pandangan yang berbeza-beza di kalangan masyarakat. Ada orang yang rasa bahagia dengan kehidupan yang sekarang ini, dalam keadaan kemungkinan bagi dia kebahagiaan berdasarkan harta benda. Ada orang yang mengukur kebahagiaannya dengan kehidupan dunia ini semata-mata. Jadi itu bukan fokus kita. Sebab kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kita disebut di dalam Al-Quran dan juga disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu sidang penonton yang dihormati sekalian, kita tidak melihat kepada kebahagiaan dunia semata-mata. Unsur duniawiyah itu kita tidak melihat itu sahaja kebahagiaan kita. Bahkan kebahagiaan kita dilihat kepada antaranya adalah matalibul jismi war ruh, kehendak badan dan juga ruh. Itu satu perkara. Kebahagiaan orang beriman juga menggabungkan matalibul fardi wal jamaah, dan juga tuntutan individu serta tuntutan masyarakat ataupun jamaah, dan juga apa sahaja daripada kehidupan dunia ini dan juga akhirat. Jadi maknanya, mudah cerita, kebahagiaan bagi seorang muslim ini ataupun seorang mukmin itu berdasarkan kehidupan di dunia ini, dan yang lebih penting sekali adalah hari akhirat kelak. Sebab congakkan kita secara mudah, kalau kita bahagia di dunia semata-mata, dalam tempoh umur 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Tapi di hari akhirat kita menghadapi wal'ayazubillah azab daripada Allah, bagi kita yang tu tak sepatutnya, tak padan, tak sepadan. Jadi sebab tu kita nak
kehidupan kita ini di dunia ini ada kebahagiaan dan juga di hari akhirat pun mendapat kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyebut daripada Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala arba'un min sa'adah arba'un min as-sa'adah al-mar'atu as-salihah wal maskan ar-rabi' al-wasi' al-maskan al-wasi' wal jaru as-salih wal markab al-hani wa arba'un min asy-syaqa al-mar'atu as-su' wal jaru as-su' wal markab as-su' wal maskan ad-dayf. Insya-Allah hadis ini dinilai sebagai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 bentuk kebahagiaan, yakni tanda kebahagiaan seseorang. Tetapi ulama hadis menjelaskan tanda-tanda ini adalah tanda-tanda kebahagiaan seseorang itu di dunia ini. Kebahagiaan seseorang itu di dunia ini. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah al-mar'ah, perempuan yang baik, al-mar'atu as-salihah, perempuan yang baik, yakni isteri yang baik. Siapa saja yang mempunyai isteri yang salihah, isteri yang salihah, maka itu adalah tanda kebahagiaan di dunia ini. Kemudian yang keduanya, maskan al-wasi', tempat tinggal yang luas. Ini bukan bermakna besar, luas ni sesuai dengan diri dia, rasa tenang. Kemudian yang ketiganya, al-jaru salih, ada jiran yang baik. Yang keempat adalah kenderaan yang baik. Jadi kalau kita lihat 4 perkara yang baik-baik ini ataupun yang baik, yang saleh, maka kita akan melihat semua adalah berkaitan dengan kehidupan dunia ini. Dapat isteri yang baik, dapat rumah penginapan yang baik, jiran yang baik, dan juga kenderaan yang baik. Kemudian Nabi SAW sebut berkenaan dengan 4 perkara. Lawan kepada kebahagiaan adalah kesengsaraan, penderitaan. Iaitu dapat yang pertama, al-mar'ah as-su', isteri yang tidak baik. Lawan kepada salihah yang ni lah, isteri yang tidak baik. Kemudian dapat jiran pun tak baik juga. Jiran pun tak baik. Kenderaan pun tidak baik. Serta tempat tinggal yang baik, yang tidak sempurna. Sidang penonton yang dihormati sekalian, ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda-tanda kebahagiaan seseorang itu di dunia ini. Baik, bagaimana dengan kehidupan kita di hari akhirat? Kalau kita melihat kepada ayat Al-Quran yang saya akan bacakan ini, jelas menunjukkan kepada kita bahawa penekanan dalam Islam ini, kebahagiaan adalah kebahagiaan di hari akhirat. Tapi sudah pastinya kebahagiaan di hari akhirat itu bergantung kepada kebahagiaan dia di dunia ini. Sebab hari akhirat, kebahagiaan akhirat itu adalah al-jaza, sebagai balasan dia apa yang dia telah lakukan ketika mana berada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzuz. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang diberi kebahagiaan, orang-orang yang diberi kebahagiaan, yakni dunia akhirat, fa fil jannah, mereka ini akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kekal selama-lamanya di dalamnya.
Selagi mana langit-langit dan juga bumi. Makna mereka, selagi mana ada di dunia ini ada langit-langit, maknanya masih hidup. Dan juga di hari akhirat mereka akan mendapat kebahagiaan. Illa ma syaa rabbuk, melainkan mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ata'an ghaira majzuz. Maknanya orang yang beriman ini kebahagiaan mereka bukan sekadar di akhirat sahaja, maka dia bermula daripada dunia lagi. Maknanya unsur kebahagiaan ini adalah satu unsur yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada mereka yang dikehendaki. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, sudah pasti di kalangan ibadullah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah, hamba-hamba ar-Rahman yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sedang penonton yang dihormati sekalian, saya akan sebut pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkenaan dengan tanda-tanda kebahagiaan. Sebagai tanda-tanda kebahagiaan seseorang itu di dunia ini. Maknanya tanda itu kita akan nampak di dunia. Dan hasilnya dia akan mendapat satu golongan ataupun golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina su'idu, mereka yang diberi kebahagiaan itu dunia dan akhirat. Jadi kita akan melihat pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang disebut dalam kitab Miftah As-Sa'adah. Sebelum itu, sidang menonton yang dihormati sekalian, Nabi SAW juga sebut dalam satu hadis berkenaan dengan ahli sa'adah. Ahli sa'adah ni maknanya orang yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata Nabi SAW, amma ahlus sa'adah, sesungguhnya ahli sa'adah itu orang yang bahagia itu, fa yuyassiruna li'amalis sa'adah, mereka ini mudah untuk melakukan amalan bahagia. Jadi ini salah satu daripada tanda yang disebut oleh Nabi SAW. Salah satu yang disebut oleh Nabi iaitu orang yang bahagia itu ataupun ahli sa'adah itu, mereka yang dipermudahkan untuk melakukan amalan-amalan bahagia. Jadi apa amalan bahagia? Sudah tentu yang bahagia di akhirat. Dia ada kaitan dengan akhirat. Amalan yang berkaitan dengan amalan salih, yang berkaitan amalan-amalan yang diminta oleh Islam ini, yang disuruh oleh Allah, yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah amalun as-sa'adah, amal kebahagiaan. Sedang penonton yang dihormati sekalian, baik, kita mengambil pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menyebut ada 4 tanda kebahagiaan. Ada beberapa tanda kebahagiaan, dan sebaliknya adalah tanda kesengsaraan. Kalau kita sebut ini sebagai tanda kebahagiaan, kemudian kalau dia tidak ada tanda kebahagiaan ini, maka dia memiliki tanda penderitaan ataupun tak baik, kecelakaan. Yang pertama, kata Imam Ibn Qayyim, wa alamatu as-sa'adah, antara tanda-tanda kebahagiaan, wal falah, dan juga kejayaan, annal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi. Ini tanda yang pertama, sidang penonton yang dihormati sekalian. Apa dia? Iaitu sesungguhnya hamba ini, orang yang bahagia ini, kullama zida fi ilmihi, makin bertambah ilmunya, makin bertambahlah tawaduknya, dan juga wa rahmatihi, belah kasihan dia. Jadi maknanya, kalau kita sebagai ahli yang nak kepada kebahagiaan, perkara yang pertama sudah pastilah, sebab kita duk membaca,
Setiap hari kita ada bacaan, baca Al-Quran, buku dan seumpama dengan dia. Jadi makin bertambah ilmu kita, maka sepatutnya makin bertambahlah tawaduk dan juga belah kasihan kita. Belah kasihan kita kepada siapa? Dah tentu tawaduk kita kepada manusia. Tawaduk bukan sifat yang negatif. Tawaduk rendah diri kita. Apatah kepada Allah kita adalah hina. Kepada manusia kita ni tawaduk, orang yang tawaduk. Dan juga mempunyai sifat ihsan, belah kasihan yang amat tinggi. Kenapa? Kerana maknanya ilmu kita bertambah. Ilmu kita bertambah, kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut kepada alam barzakh. Takut kita ni tak boleh nak jawab soalan-soalan ketika mana berada di situ. Maka kerana ketakutan itu menjadikan amalan kita ni di dunia ini amalan yang kita dengan kawan-kawan sifat tawadu, belah kasihan kita, rendah diri kita kepada masyarakat. Dan sudah pastinya orang yang tawadu ini tidak mempunyai sifat sombong dan juga bongkak, sama ada kepada Allah ataupun kepada makhluk yang lain. Sidang penonton yang dihormati sekalian, ini kalau kullama zida fi ilmihi, makin bertambah ilmunya. Bagaimana orang yang tak bertambah-tambah ilmunya? Jadi kalau orang yang tak bertambah ilmu, dia tidak tahu berkenaan dengan alam akhirat. Dia tidak ada maklumat berkaitan dengan alam barzakh. Bagaimana nak datang ketakutan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Benda yang dia tak tahu, benda yang tidak ada ilmu, sudah pasti dia adalah orang yang mempunyai sifat-sifat yang tidak baik. Itu perkara yang pertama. Kemudian tanda yang kedua adalah kullama zida fi amalihi zida fi khawfihi wa hazrihi. Makin bertambah amalnya, amalan dia bertambah, maka zida fi khawfihi wa hazrihi. Maknanya bertambahlah ketakutannya dan juga kebimbangan dia. Maknanya apa? Makin kita ni rasa nak amalan baik, nak buat amalan baik, itu kita nak tambahlah amalan baik yang dianjurkan oleh al-Islam ini. Jadi kita nak aman. Yang wajib tu kita tak bincanglah, sebab yang wajib ini adalah kewajipan asas, kewajipan asal yang sepatutnya tak dibincangkan buat ke tak buat. Sebab yang wajib kena buat lah, yang haram kena tinggal. Itu perkara asas. Yang kita bincang ini makin bertambah amalan dia, makin bertambah amalannya, makin bertambahlah ketakutannya. Maknanya ketakutannya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia ini adalah orang yang banyak beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kalau kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang maksum, manusia yang dipelihara, manusia yang terbaik akhlaknya, dipuji oleh Allah, dipuji oleh makhluk. Bagaimana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita melihat sememangnya Nabi, amalan baginda memang banyak dan memang hebat. Sebab tu bila ditanya kepada Aisyah, Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan Nabi yang cukup hebat itu. Sembahyangnya, qiyamnya panjang, sujudnya panjang, lama, rukuknya pun lama. Sedangkan baginda adalah orang yang diampun dosanya. Maka Nabi SAW sebut, tak bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika dilihat kepada hadis-hadis Nabi dan juga ayat-ayat Quran berkaitan dengan azab Allah, azab di dalam neraka Allah,
begitu juga di alam barzakh. Tidakkah itu satu maknanya rasa ataupun satu ilmu yang menjadikan kita ni takut kepada Allah SWT. Hasil daripada itu, dia akan melahirkan amalan-amalan yang saleh. Tidak ada masalah untuk kita buat amalan kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita nak ambil, apa tanda kebahagiaan seseorang mukmin, seorang muslim itu, iaitu amalan dia makin banyak disebabkan rasa bimbang dan juga takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang penonton yang dihormati sekalian, itu tanda yang kedua. Jadi kita lihat makin banyak amalan dia. Amalan ini bukan berdasarkan kepada individu, kepada diri sendiri. Ada orang yang ada harta, gunakan harta dia. Gunakan harta dia untuk mendekatkan diri dia kepada Allah dengan infak, dengan derma, dengan bantuan sana, bantuan sini. Sebab Nabi SAW sebut kepada kita, sesungguhnya sedekah yang kamu bagikan itu tudfi'u ghadab Allah. Dia akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang ketiga yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Jauziyah rahimahullah adalah kullama zida fi umrihi naqasa min harsih. Makin banyak ataupun makin panjang umurnya, maka makin kurang dari segi maknanya tumpuan dia kepada dunia ini. Maknanya makin bertambah umurnya, makin kuranglah sifat rakusnya serta tamaknya kepada dunia. Ini tanda yang baik. Maknanya umur Allah bagi kepada dia umur yang panjang, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sampailah 100 tahun ke. Jadi makin bertambah umurnya, makin kurang. Sepatutnya macam itulah. Semakin kurang kerakusannya. Bukan kita sebut dia tak payah bekerja, tidak. Dia bekerja kerana tuntutan kehidupan dia macam tu. Dia perlu kepada kerja kerana perlu menafkah keluarga dan seumpama dengan dia. Tapi maksud apa yang saya maksudkan di sini adalah, yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Qayyim Jauziyah adalah makin ada manusia yang makin berumur, makin rakus, makin tamak kepada dunia. Sedangkan dia sendiri pun bukannya perlu sangat duit ringgit yang terlalu banyak. Perlu kepada duit ringgit, perlu kepada harta. Tapi tak memerlukan harta yang bertimbun-timbun. Ini ada manusia, kalau ada manusia yang makin umur dia makin lanjut, makin tamak, makin rakus dengan dunia ini, itu bukan tanda kebahagiaan. Itu adalah tanda penderitaan dan juga kecelakaan. Jadi segi logiknya, kita dah hampir kepada kematian. Sepatutnya manusia ini berusaha dengan sedaya upaya untuk menambahkan amalan-amalan dia. Bila bertambah amalan kerana takut, itu tanda kebahagiaan yang kedua yang kita ambil sebentar tadi. Sidang penonton yang dihormati sekalian, hal ini yang ketiga ini ataupun tanda yang ketiga ini, bukan, saya ulang sekali lagi, bukan merujuk maknanya kita tak perlu bekerja. Umur 60, 70, 80 bukan bermaksud begitu. Maksudnya kita tidak perlu dan memang tak sepatutnya ada sifat itu. Itu maksudnya. Tak sepatutnya ada sifat tamak dan juga sifat rakus tentang dunia ini. Baik. Tanda yang ketiga. Seterusnya tanda yang keempat adalah kullama zida fi malihi zida fi saqaihi wa badlihi. Makin bertambahlah mali, harta makin banyak. Allah bagi harta dia. Mungkin pendapatan dia banyak dan seumpama dengan dia.
dengan kelebihan yang Allah bagi. Jadi kullama zida fi malihi, makin banyak hartanya, maka makin bertambahlah dia punya sakha. Sakha ni maknanya pemurahnya, sifat pemurah dan juga infaknya itu. Jadi harta ni, sidang penonton yang dihormati sekalian, Nabi SAW sebut, apa yang kamu makan akan habis, apa yang kamu pakai akan lusuh, tapi apa yang kamu nafkahkan itu yang akan abqaita, dia akan kekalkan bersama kamu. Jadi maknanya dalam Islam ini, apa yang kita bagi kepada orang, bantu orang, itu sebenarnya yang akan kekal bersama dengan kita. Pada satu hari, Nabi menyembelih seekor kambing. Nabi SAW menyembelih seekor kambing untuk makanan keluarga. Lalu dibagilah Nabi sembelih dan Nabi bagi sebahagiannya, Nabi bagi. Bila Nabi balik berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bertanya Aisyah, ya Aisyah, apa yang kekal bersama dengan kita? Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, adalah sebelah paha macam itulah. Sebelah paha, daripada 4 paha tu dan juga bahagian badan. Aisyah kata, hak itulah yang ada kat kita ni untuk kita makan. Nabi tanya, apa yang kekal untuk kita? Bahasa kita maknanya apa yang tinggal lah. Aisyah kata, yang tu yang tinggal untuk kita makan. Lalu Nabi SAW beritahu, maknanya alhamdulillah, yang kekal bersama kita hak yang kita bagi tu. Maknanya yang 3/4 tu yang kekal. Pasal yang tu adalah sedekah, yang tu adalah derma, yang tu adalah bantuan makanan kepada orang miskin. Yang tu yang akan kekal bersama kita hari akhirat. Dari segi ganjaran Allah SWT, dari segi nafkah itu ataupun infak fi sabilillah itu, hak 3/4 itu. Nabi maksudkan yang 3/4, Aisyah maksudkan yang 1/4, yakni sebelah paha. Dari segi bahasanya macam tu. Tapi yang Nabi maksudkan dan Nabi nak bagi tahu kepada kita apa saja amalan-amalan yang kita nafkahkan, kita bagi bantuan dengan harta yang ada ni, tak kiralah sikit ke banyak ke, sidang penonton sekalian, yang tu yang akan kekal bersama kita dalam kubur dan seterusnya pada hari akhirat kelak. Sidang penonton yang dihormati sekalian, itu sifat yang keempat. Kemudian yang kelima, tanda-tanda kebahagiaan yang kelima, kullama zida fi qadrihi wa jahi zida fi qurbihi minan nas wa qada'i hawaijihim wa tawaddu' lahum. Kata Imam Ibn Qayyim, tanda kebahagiaan yang terakhir tidak lain dan tidak bukan makin bertambahlah qadrihi wa jahi. Maknanya mungkin dari segi pangkatnya, dari status dalam masyarakat. Maknanya orang yang bekerja lama, kadang-kadang Allah bagi kepada dia pangkat, jawatan yang tinggi, macam tu. Zida fi qurbihi minan nas, maka makin dekatlah dia pada hati manusia. Pada hati manusia maknanya dia tolong orang dengan pangkat yang dia ada. Kalau dia mendapat jawatan sebagai contoh, dia sebagai yang berhormat, Allah SWT bagi kepada dia menjadi pemimpin, maka pemimpin kepada siapa? Pemimpin kepada rakyat, kepada masyarakat. Maka makin dekatlah dia dengan masyarakat. Min fi qurbihi minan nas. Kemudian wa qada'i hawaijihim, dia menunaikan ataupun dia menolong untuk membantu mereka. Apa saja keperluan masyarakat ni, dia cuba bantu sedaya upaya yang boleh. Maka itu adalah tanda kebahagiaan seseorang itu di dunia ini dan juga di hari akhirat kelak.
wattawaddu' lahum, dan juga rendah diri dia kepada masyarakat. Jadi sidang penonton yang dihormati sekalian, 5 perkara yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim ini sebenarnya memang selari dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selari dengan ajaran Allah, dan juga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya bacakan tadi, amma ahlus sa'adah fayuyassiruna li'amalis sa'adah. Itu saja. Maknanya manakala orang yang bahagia itu, mereka ni adalah orang yang mudah untuk melakukan amalan-amalan bahagia. Apa dia amalan bahagia? Yang pertama, 5 perkara tadi, iaitu makin bertambah kullama zida fi ilmihi, dari segi ilmu. Makin bertambah ilmunya, maka makin bertambah tawadu dan juga rasa ihsan, belah kasihan dia kepada orang. Maknanya kita nampak. Ini dipanggil alamat, tanda. Tanda orang ini orang yang bahagia. Makin kita nampak ilmu dia duk mengaji, duk selalu pergi mengaji di masjid ke, di tempat mana-mana ke, di universiti dan seumpama dengan dia, maka bila balik itu nampak tawaduk dia, nampak rendah diri dia, nampak belah kasihan dia kepada masyarakat. Itu maknanya sebagai tanda seseorang itu bahagia. Kalau sebaliknya, makin bertambah ilmu, makin sombong dengan masyarakat kerana ilmu dia, itu bukan tanda bahagia. Itu tanda seseorang itu sombong, bongkak. Itu adalah tanda penderitaan. Kemudian yang kedua, saya ulang balik, makin bertambah amalan dia, maka makin bertambahlah takutnya kepada Allah SWT. Jadi kita nampak orang yang banyak amal ni, sepatutnya dia ni adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya itu ditunaikan dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, makin bertambah dari segi umurnya, maka makin kuranglah ketamakan dia, sifat tamak dan juga rakusnya berkaitan dengan dunia ini. Dia infak jalan Allah SWT. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita dalam hadis yang sahih, kalau aku diberikan harta sebesar bukit Uhud ini, apa yang Nabi buat? Maknanya harta Nabi sebesar bukit Uhud tu tak akan tinggal, maknanya dalam tempoh 3 hari habis. Hakaza Nabi kata dalam hadisnya, Nabi tunjuk dengan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, hakaza, maknanya Nabi derma ataupun Nabi bagi kepada masyarakat yang memerlukan. Kemudian yang ketiganya, dari segi umurnya kita nak kena jaga. Makin bertambah umur kita ni, sebenarnya makin dekat kita dengan kubur, makin dekat kita dengan alam akhirah, maka tak sepatutnya ada sifat tamak, ada sifat rakus. Kemudian yang seterusnya adalah kullama zida fi malih, makin bertambah amalan kita, makin bertambah harta kita, makin bertambahlah as-sakha wa badli. Jadi ini sifat yang memang dengan orang yang menderita ataupun yang celaka itu, makin bertambah kaya dia, makin bertambahlah bakhilnya. Itu yang derita. Penderitaan maknanya makin kaya makin bakhil. Macam Qarun dan seumpama dengan dia. Jadi kalau orang yang ada sifat yang macam tu, itu bukan bahagia. Walaupun dia kata dia bahagia, dia rasa diri dia seronok, tapi sebenarnya kebahagiaan mungkin bagi dia hanya di dunia ini. Tapi di hari akhirat, wal'ayazubillah, maknanya akan mendapat penderitaan yang lama. Kemudian yang terakhir, makin kita ini diangkat kedudukan kita dalam masyarakat. Mungkin jadi pengurusi sana, mungkin jadi YDP sini, mungkin apa-apalah. Yang pentingnya jawatan kita bertambah. Sebenarnya jawatan kita bertambah itu, maka mas'uliyah kita, tanggungjawab kita bertambah. Bertambah terhadap masyarakat. Jadi tunaikanlah tanggungjawab ini dengan sebaik yang mungkin,
bila makin tinggi orang angkat, makin dekat sepatutnya kita ni dengan hati masyarakat. Maka itu orang yang macam ni, yang sentiasa dekat dengan masyarakat, adalah salah satu daripada tanda kebahagiaan dia di dunia, dan insya-Allah apabila dia dipermudahkan dengan amalan bahagia, dia akan mendapat juga kebahagiaan di hari akhirat. Sidang penonton yang dihormati sekalian, akhir sekali apa yang saya nak sebut di sini adalah tanda penderitaan adalah sebaliknya. Apa yang 5 sifat yang disebut tadi oleh Imam Ibn Qayyim dalam menghuraikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tanda kebahagiaan seseorang mukmin itu di dunia akhirat. Jadi kalau kita mengamalkan sebaliknya apa yang disebut, itu adalah tanda penderitaan kita. Mungkin masyarakat yang berkaitan itu ataupun orang yang berkenaan, dia akan rasa saya dah cukup bahagia dah dengan dunia ini. Saya dah cukup bahagia, jadi kita tengok tak ada satu pun yang disebut tanda-tanda tu ada pada dia. Sebab bagi dia, harta yang dia miliki untuk diri dia, bukan untuk masyarakat, bukan untuk siapa-siapa pun. Makin bertambah harta dia, tak pernah ataupun amat kurang untuk bagi kepada masyarakat. Kemudian dapat pula gelaran-gelaran status dan macam-macam lagi, tapi masyarakat anggap dia ini macam tu sajalah. Tidak ada dalam hati mereka, tidak ada, maksud saya, dia bukan dekat dengan masyarakat. Amalan tak ada. Jadi bermakna orang yang macam ni itu bukan tanda bahagia. Walaupun dia kata dia bahagia dah. Dia kata dia ada anak yang ramai, dia ada isteri yang cantik, dia ada kehidupan yang serba sempurna. Harta yang banyak, makan 5-6 kali sehari, banyaknya. Sidang penonton, ini kalau itu saja tanda-tanda yang ada, tidak ada tanda yang disebut oleh yang dalam Islam ni, Islam, tanda-tanda yang dilihat sebagai tanda bahagia dalam Islam, maka orang yang macam ni dia mungkin bahagia di dunia. Seperti mana orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, mereka anggap kehidupan mereka dah cukup bahagia. Seperti mana yang saya sebut tadi. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya orang manusia ni la yatgha, dia akan melakukan kefasadan yang tak elok. Tak elok ni bukan sekadar dia mencuri, bukan sekadar dia merompak, bukan sekadar dia buat benda-benda tak baik. Apabila dia tak tunaikan hak-hak Allah yang sepatutnya ditunaikan. Bukan tak berkaitan dengan orang ni, berkaitan dia dengan Allah Subhanahu Taala sahaja. Mungkin dari segi solatnya tak jaga, dari segi puasanya tak jaga, dari segi kehidupan dengan maknanya dengan masyarakat ni tak ambil tahu langsung, sombong dan seumpama dengan dia. Itu sudah cukup untuk menjelaskan kepada kita tanda yang dimiliki itu adalah tanda yang tidak baik. Mungkin dia kata dia rasa bahagia. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Itu kata Allah dalam surah Al-Alaq. Maknanya manusia ni cukup bagi dia dah buat benda-benda yang tak elok. Bila dia buat benda itu, ar-ra'ahu istaghna, bila dia rasa dia dah cukup dah. Dia rasa dah cukup dengan harta dia, dia rasa dah cukup dengan keluarga dia. Jadi perlu lagi nak mendekati masyarakat, nak mendekati jiran dan seumpama dengan dia. Tak perlu dah. Hatta nak minta kepada Allah tak perlu, sebab apa? Dah ada harta dan sebagainya. Maka orang ini adalah orang yang pastinya akan menderita di hari kemudian. Bagi kita sebenarnya dia menderita di dunia, dia menderita. Mungkin dia rasa bahagia, itu persoalan bagi dia ataupun hak dia. Tapi bagi kita, orang yang macam ni mempunyai tanda-tanda penderitaan di dunia. Dan juga
sudah pastinya tanda-tanda penderitaan di hari kemudian. Sidang penonton yang dihormati sekalian, akhir sekali sebagai kesimpulan, marilah kita melihat keadaan diri kita ini, adakah kita ini mempunyai tanda-tanda kebahagiaan di dunia ini, dengan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai asas mukmin, dan juga muslim, iaitu al-khudu', tunduk kita kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang seterusnya, kita melihat lagi untuk menambahkan lagi kebahagiaan dalam diri kita. Dan kebahagiaan ini bukan harta. Kebahagiaan ini kalau kita melihat kepada Sayyidina Bilal, sahabat-sahabat Nabi yang miskin yang lain. Orang yang sahabat-sahabat Nabi ini, mereka mempunyai qalbun yang reda, hati yang reda. Kalau kata harta sebagai tanda kepada kebahagiaan, Bilal dan Abu Hurairah dan seumpama mereka ni tidak mempunyai harta. Jadi dia bukan tanda kebahagiaan. Kalau ada harta, kita bagi harta, nafkah. Tapi kalau tidak ada harta, mereka mempunyai qalbun reda, hati yang reda, dan juga kehidupan yang itmi'nan, kehidupan yang tenang. Sebab tu hubungan kita dengan Allah perlu dijaga dengan sebaik yang mungkin. Insya-Allah Allah akan bagi kepada kita as-sa'adah, kehidupan ini, insya-Allah. Dan bukan bermakna saya menolak harta dan seumpama dengannya sebagai faktor sebagai satu faktor untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kalau kita mempunyai harta, ya kita bagi. Kalau kita tidak mempunyai harta, kita bagi apa yang boleh sebagai bekalan kita kepada ketika mana kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika mana berada di alam barzakh dan juga hari yang tidak ada faedahnya, kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada gunanya harta-harta dan juga anak pinak, melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang baik, selamat dan juga baik daripada syirik, daripada sifat nifaq, daripada sifat-sifat yang tak baik, dan juga amalan-amalan yang tidak baik. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik daripada Allah, yang kurang, yang lemah itu adalah kelemahan saya sendiri. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf di atas sebarang kesilapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.